Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 13 Mac. Orang ramai disaran supaya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga berikutan risiko penularan subvarian Omicron BA2 yang semakin meningkat. Pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. David Pereira dalam kenyataan medianya memaklumkan subvarian Omicron BA2 ini telah menggantikan subvarian BA1 sebagai varian dominan. Jelasnya sebelum ini, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa subvarian BA2 ini 30% lebih mudah merebak berbanding dengan Omicron BA1 yang merupakan varian membimbangkan sebelum ini. Dalam laporan terkini beliau kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, Profesor Dr. David Pereira memberitahu IHCM telah berjaya menjalani penjujukan genom terhadap 686 sampel daripada kes positif COVID-19 yang dikesan pada 11 Januari hingga 28 Februari lepas. Daripada jumlah tersebut, 16 sampel dikesan sebagai subvarian BA1, 339 sampel daripada subvarian BA11 dan 331 sampel daripada BA2. Tambahnya lagi, 90% daripada kesemua sampel yang dikesan pada minggu terakhir Februari lalu merupakan subvarian BA2 dan ini menunjukkan bahawa subvarian berkenaan sudah dominan di Sarawak. Sarawak merekodkan satu lagi kes kematian akibat wabak COVID-19 malam. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak, menerusi kenyataan hariannya, kes kematian tersebut membabitkan seorang wanita berumur 69 tahun di Mukah yang mempunyai sejarah komorbid. Kadar kes jangkitan harian semalam mencatatkan sejumlah 1,427 kes baru COVID-19 dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 277,277. Daripada jumlah itu, satu kes adalah kategori 4 dan satu kes lagi kategori 5 yang masing-masingnya memerlukan bantuan oksigen dan ventilator. Daerah Kuching merekodkan jumlah tertinggi dengan 540 kes, diikuti Miri 144 dan 126 kes di Sibu serta 6 kluster dilaporkan masih aktif di negeri ini. JPBN dalam kenyataan media yang sama turut melaporkan polis Diraja Malaysia telah mengeluarkan 8 kompaun di daerah Kuching kerana tidak mengimbas kod QR MySejahtera atau gagal mencatat kehadiran sebelum memasuki premis. Masyarakat di negeri ini diseru untuk mendapatkan vaksinasi lengkap termasuk dos penggalak bagi mengelak jangkitan COVID-19 yang lebih teruk. Pengarah Keselamatan Negeri Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak, Sofian Iswandi Ismail memberitahu ia juga sebagai langkah persediaan untuk beralih ke fasa endemik mulai 1 April ini. Walau bagaimanapun katanya, keputusan peralihan ke fasa itu nanti akan diumumkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Untuk Sarawak, kita kena tunggu keputusan SDMC. Tetapi pada dasarnya kita telah pun bersedialah sebenarnya untuk kita beralih ke fasa, bukan fasa endemik, fasa peralihan ke endemik. Jadi fasa peralihan ke endemik. Secara keseluruhan, semua jentera kerajaan telah pun bersedia. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM pada program pemantapan Agensi Gerak Saraf Perang Saraf Majlis Keselamatan Negara di Kem Permai Santubong Kuching. Mengulas mengenai peningkatan kes COVID-19 di negeri ini, Sofian Iswandi memaklumkan walaupun kes meningkat namun kadar kemasukan ke hospital masih rendah dan ini adalah susulan daripada kejayaan program vaksinasi di Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 30 peserta dari 10 jabatan dan agensi di negeri ini menyertai program pemantapan Agensi Gerak Saraf Perang Saraf Majlis Keselamatan Negara MKN dengan melakukan pendakian ke Kolam Biru Semulajadi atau Blue Pool di Santubong semalam. Program anjuran MKN Negeri Sarawak ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara jabatan dan agensi dalam menyampaikan perkhidmatan kepada masyarakat.
Pendakian ke Kolam Biru di Santubong yang merupakan salah satu lokasi menarik khususnya bagi mereka yang sukakan aktiviti lasak dan ia hanya 2.5 km dari Kem Permai Santubong. Sekian lama kita dah berada dalam PKP dan perintah yang menghadkan banyak aktiviti fizikal dan perkumpulan secara macam tu. Itulah satu aktiviti yang boleh of course kesihatan lah. Memberi kesihatan. Kedua adalah untuk membina semangat setia kawan. Saya rasa program itu harus teruskan pada masa akan datang lah. Sebabnya mengeratkan silaturahim antara agensi. Turut terlibat dalam program berkenaan ialah Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak. Kerajaan Sarawak melalui Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 menyasarkan 45% pelajar sekolah menengah akan mengambil jurusan sains. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin berharap penganjuran Jerayawara Sahabat Astronomi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat akan menarik lebih ramai pelajar negeri ini menguasai subjek-subjek berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Sejajar dengan itu, Jerayawara Sahabat Astronomi adalah bertujuan untuk memberi pendadahan mengenai STEM kepada pelajar dan komuniti secara keseluruhannya. Datuk Seri Lee berkata demikian pada Majlis Pelancaran Jerayawara Sahabat Astronomi di Miri. Katanya Jerayawara ini merupakan siri yang pertama bagi tahun ini. Antara pengisian dalam siri Jerayawara berkenaan ialah pameran dan pelbagai aktiviti seperti penggunaan perisian planetarium, kuis secara dalam talian, demonstrasi sains dan permainan yang menguji minda pengunjung. Beliau juga menyeru supaya usaha memajukan ilmu sains angkasa ini dibuat secara berterusan bagi menarik minat generasi muda untuk berkecimpung dalam bidang tersebut. Jerayawara itu telah berjaya menarik seramai 6,000 pengunjung untuk lebih mengenali ilmu sains dan astronomi. Selepas tertangguh selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19, program perkhidmatan komuniti bergerak kembali menemui masyarakat luar bandar di Sarawak. Perbendaharaan Malaysia Sarawak kali ini bekerjasama dengan pejabat daerah Seri Aman bersama kira-kira 20 jabatan dan agensi kerajaan berkampung selama 2 hari di Pekan Lingga dalam memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Antara jabatan yang terlibat termasuklah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang menawarkan perkhidmatan pembaharuan lesen memandu dan cukai jalan selain Pembendaharaan Malaysia Sarawak yang menawarkan perkhidmatan pendaftaran kontraktor serta semakan lesen. Pegawai Kewangan Persekutuan Pembendaharaan Malaysia Sarawak, Leonard Wilfred Yusin memberitahu objektif program itu diadakan adalah untuk menyampaikan perkhidmatan kerajaan secara terus kepada orang ramai selain untuk merakyatkan perkhidmatan awam. Katanya kawasan luar bandar seperti daerah Lingga diberi keutamaan dengan mengambil kira kesukaran yang dihadapi penduduk untuk mendapatkan akses perkhidmatan awam dengan mudah. Kita telah merancang untuk tahun ini ada 3 program. Selepas Lingga, kita akan melaksanakannya di mungkin jika tiada halangan di Selangau dan Long Lama lah. Itu antara perancangan kita tahun ini lah. Walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada kelulusan SDMC. Setakat ini yang kita terima kelulusan adalah daripada SDMC untuk 3 lokasi inilah. Jadi sekiranya kita juga merancang untuk ada beberapa program lain jugalah di lokasi-lokasi lain sebagai contoh di Limbang dan Lawas lah. Sesiapa yang ingin memperbaharui lesen memandu jadi boleh datang sini. Yang keduanya adalah untuk memperbaharui cukai jalan ataupun LKM yang telah tamat tempoh untuk bagi motosikal yang 3 tahun ke atas yang telah tamat tempoh. Jadi boleh datang ni untuk membuat pemeriksaan. Dan seterusnya untuk menyemak semakan kenderaan dan membayar saman. Saman adalah saman yang baru yang tidak melibatkan senarai hitam. Inilah kali pertamanya program diadakan di Lingga. Sepanjang berapa tahun kita disebabkan PKP, inilah peluang. Harapan saya semoga warga Lingga ambillah peluang untuk apa-apa keperluan di kaunter-kaunter yang telah disediakan. Semua kaunter perkhidmatan yang terlibat dalam program berkenaan akan terus dibuka kepada orang ramai sehingga petang ini. Sarawak Energy Berhad SEB akan mengaktifkan sistem janji temu Sarawak Energy atau SEAS di semua kaunter khidmat pelanggan syarikat berkenaan
di Seri Aman, Pejabat Wilayah Sibu dan Jubli Mutiara di Serike pada 15 Mac ini. SEB menerusi kenyataan media memaklumkan ini sejajar dengan usaha SEB untuk memudahkan urusan pelanggan kerana SEAS akan membolehkan pelanggan membuat tempahan janji temu untuk mengelak daripada berbaris lama. Sistem itu akan mula menerima tempahan janji temu mulai 1 April depan. Menurut SEB lagi, bermula 1 April juga, kaedah jumpa terus tidak akan diterima di kaunter khidmat pelanggan di Seri Aman, Pejabat Wilayah Sibu dan Jubli Mutiara Serike, kecuali perkara yang memerlukan perhatian segera. Namun warga emas berumur 80 tahun dan ke atas, wanita mengandung serta golongan orang kurang upaya dikecualikan dan boleh mendapatkan bantuan di kaunter khidmat pelanggan secara terus. Janji temu menerusi SEAS boleh dibuat dengan melayari laman sesawan syarikat utiliti tersebut di www.sarawakenergy.com/customers. Pelanggan yang telah membuat janji temu perlu tiba 5 minit lebih awal di premis SEB selain menyemak email sebelum menghadiri janji temu kerana ia boleh dibatalkan atau sebab-sebab tertentu. SEAS yang diperkenalkan pada Oktober dan November tahun lepas di kaunter khidmat pelanggan terpilih terbukti sistem berkenaan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelanggan dan ia akan diperkenalkan ke seluruh Sarawak secara berperingkat. Sebanyak 49 buah kampung di bahagian Serian terpilih menerima sumbangan bakul makanan daripada sebuah pertubuhan kebajikan Dana Zon Sarawak bahagian Serian. Menurut siaran media yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia, Negeri Sarawak, sumbangan berkenaan melibatkan seramai 1,000 penerima terdiri daripada golongan asnaf dan yang kurang berkemampuan. Mereka menerima sumbangan berupa keperluan asas seperti beras, gula dan makanan kering. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Tebedu, Dr. Simun Sinang Badah di Surian. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata, pandemik COVID-19 yang melanda negara telah banyak memberi kesan kepada kehidupan masyarakat, khususnya golongan B40. Justru Dr. Simon memberitahu kehadiran pihak NGO yang tampil menghulurkan bantuan berbentuk bakul makanan memberi makna besar kepada mereka yang terjejas. Sekian berita pagi Sarawak edisi Ahad 13 Mac. Keluarga Malaysia, segera lakukan ujian saringan kendiri jika anda mempunyai gejala untuk memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi.